Dia kena pasti. Yang pastinya ialah wuduk tu memang ada. Saya pernah ambil air semak, saya pernah ada wuduk ni dalam seminggu adalah sekali, 2 kali, yang 4 waktu. Satu tu. Tak. 4 waktu. Dalam seminggu tu adalah, dan boleh buat sekali, dia kata 2 kali. Dalam seminggu. Bukan saya cakap untuk dak ni nak suruh dia pakai galakan supaya lepas tu kita ni pula kita ni tak boleh ni kira tak ada wuduk. Tak boleh kira gitu. Dia batal wuduknya kerana kencing. Kerana kencing, berak dan lain-lain tu. Kalau tidak, dak. Sentuh kemaluan ke? Dak. Sayyidina Ali kata kemaluan lelaki itu dia barang duduk keluar, dia kena paha tu tak batal sembahyang. Jadi dia kata, jadi setengah-setengah mazhab tu sentuh kemaluan tu tak batal. Dan saya cakap ni, jangan tidak jaga pasal khilafiyah ni. Dia kata gitulah. Cuma nak ceritanya hadis ni terlampau banyak yang kita tak belajar, menyebabkan banyak perkara kita perahu. Baik dah, ni nak berhabis sikit ni. Ni tentang orang dosa tadi lah. Jangan tanya soalan banyak. Wattabi'u ila rabbikum. Nanti. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaihi min rabbikum. Ikutilah saja apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Iaitu ikutilah apa saja yang diajar kepada kamu oleh Tuhan. Ikut saja yang ada dalam Quran. Ikut saja yang ada dalam hadis. Tambah pun jangan, kurang pun jangan. Lebih-lebih lagi, jangan yang tak ada tu kita kata ada. Pagi tadi saya jumpa satu ustaz. Selawat ni, selawat berada. Kalau kita minta berkat dengan Nabi, boleh ke tak? Dia kata tak boleh. Hindu minta berkat dengan Nabi dengan dewa dia tu tak, syirik. Orang Kristian minta dengan Nabi syirik. Tapi kalau ambil baca selawat untuk dapat kadar berkat selawat tu boleh menyembuh penyakit, dia kata boleh pula. Kata hadis ni, selawat ni tak ada dalam kitab hadis ni. Dia pun kata tak apa, boleh ikut pendapat ulama Allah. Pendapat ulama ialah berkenaan dengan hukum hakam dunia ni. Bukan berkenaan dengan ibadat. Ibadat mesti hadis Nabi. Hadis pula nak hadis sahih. Allah Rabbi. Bukan hadis dhaif, hadis sahih. Yang hadis sahih pun awak tak terlanggar buat dah. Hadis dhaif tak boleh guna. Ini hadis tak ada, boleh guna pula. Baik, wattabi, ikut saja bi rabbikum ayatiyahumul adzabu baghtatan. Sebelum datang kepada kamu azab tiba-tiba. Balik ni langgar ke kereta mati. Wa antum la tash'uru, sedangkan kamu tak sedar kamu ni nak mati. Celik-celik mata, tengok muka nakir duduk tunggu. Ni wa antum la tash'urun. Maka bila berlaku begitu, sama ada kamu mati dalam tidur ke apa, ataupun mati dengan cara tiba-tiba gini, antakulan nafsun, orang yang berdosa banyak tadi, yang kata buat syirik tadi, orang bid'ah tadi, buat dosa banyak tadi, tak sembahyang, terpuasa apa semua tu, dan tak minta ampun. Antakulan nafsun, akan berkata satu jiwa ini ialah di alam barzakh. Lepas soal jawab dengan muka nakir dah ni. Ya hasrata, alangkah sesanya aku, alangkah celakanya aku, ala ma fatratu fi jambillah, atas cuainya aku terhadap tanggungjawab aku kepada Allah. Cuai nak minta ampun tu cuai juga. Ni dia menyesalnya, minta ampun, dia tak buat tu satu hal. Ibadat dia tak buat tu satu hal. Cuai dalam minta ampun, aku tak minta ampun juga.
aku buat dosa. Cuai minta ampun, cuai lagi. Wa in kunta minal khasirin, maka aku pada hari ini sudah jadi orang yang rugi. Akan dapat azab alam kubur, azab alam barzah, lepas tu azab pada mahsyar, lepas tu akan masuk neraka. Antaqula law anna Allah hadani, kalau berkata satu jiwa, ini ayat ni dituju di pada mahsyar pula. Berkata satu jiwa ketika dia duduk di pada mahsyar, law anna li karrah, law anna Allah hadani, kalaulah Allah Taala tu beri hidayah pada aku, pada Tuhan dia memang bagi hidayahnya, lakuntu minal muttaqin, maka aku jadi orang takwa, jadi orang lebih lama dah. Dia kata, ni tak ada kata penyesalan belaka ni. Tuhan kata, au taqula hina taral azab, atau berkata satu jiwa ketika dia tengok azab api neraka, keputusan masuk neraka sudah buat. Lau anna li karrah, kalaulah aku ada peluang kembali semula ke dunia, fa aku minal muhsinin, tentulah aku jadi orang yang buat baik. Maka Tuhan berkata, bala, ya ayat tadi bala, bahkan sebenarnya qad ja'atka ayati, ayat-ayat aku sudah datang kepada kamu, dibaca. Fakadzabta biha, kamu sombong, kamu mendustakannya, mana kamu tak nak terimanya. Wastakbarta, kamu sombong nak belajarnya. Ayat tu sombong nak belajar, surah tu sombong nak belajar, Quran tu sombong nak belajar. Wa in kunta minal kafirin, maka kamu ketika itu jadi orang kafir. Wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat besok, taral ladzina kadzabu 'ala Allah, kamu akan tengok orang-orang yang berdusta pada Allah, itu tolak ayat-ayat Allah, wujuhuhum muswaddah, muka-muka mereka hitam pekat kerana mereka tahu mereka akan masuk neraka. Muka hitam pekat ni, tuan ni duduk bluetooth ni. Tuan duduk bluetooth ni. Alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin, tidakkah neraka jahannam ni tempat paling sesuai untuk orang yang sombong tak nak belajar ini. Tu ayat tu. Bila awak tahu mustakbirin itu siapa, dia sombong nak belajar, akibat sombong dia kata alaysa fi jahannam, tidakkah pada neraka jahannam ni mathwal lil mutakabbirin, tempat yang paling sesuai untuk orang yang sombong tak nak belajar ni. Tu mana jadi? Nampaklah tak? Mana neraka jahannam ni khas untuk orang yang tak nak belajar, tak nak ambil tahu. Allahu akbar. Lepas tu wa nufiqa fi wa nunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim, dan Allah Taala menyelamatkan orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang takut pada Allah, yang bertakwa pada Allah, yang jaga hukum Allah, bimafazatihim, di tempat pelepasan mereka. Awak tahu pelepasan ni, bila nak mati tu, dia tidak tarik, dia tidak cabut nyawa tu kok belakang kau, dia tarik perlahan, kok kaki kau, dia tarik kok kepala perlahan. Orang tu tengah duk bercakap ni, kaki tak bergerak dah, sejuk dah kaki, lepas tu naik perut apa semua, dia duk bercakap, masih lagi dalam keadaan tenang, ada berasa apa pun, tahu. Bimafazatihim. Kemudian orang yang sama bila dibubuh dalam kubur, ditanam tu, roh dia di dalam alam barzah tu, orang yang beriman pergi ke Illiyin, iaitu langit ketujuh atas. Orang yang akan masuk neraka ke Sijjin, iaitu bumi yang ketujuh di bawah. Jadi pesel-pesel baca talqin tu menghadap ke bawah tu tak? Dia kena baca, kalau kita kata baca talqin tu boleh, kena menghadap ke atas lah, pasal orang beriman duduk di atas. Kalau menghadap ke bawah, ahli neraka. Simbolik lah cakap tu dah. Orang berimannya 500 malaikat masuk dalam kubur, mengiringi jenazah, mengiringi ke alam barzakh. Kalau kita lah, kita cakap bahasa kita lah, Tuan duduk tepi, Tuan duduk tepi. Kita
Kita 500 orang, ini bukan nakir ni 2 orang je. Ini cakap bahasa kita lah cakapnya. Biar kita sama malaikat ni buat urusan. Biar kita sama dia. Kita sama malaikat kita tahu lah. Ayat lain pula surah Al-Mulk sebagai apa gua bela surah Al-Mulk. Siapa-siapa hafal Al-Mulk baca masa maghrib. Nah, ada lain surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Lepas tu surah lain lebih kurang gitu lah. Maknanya hafal mana-mana, apa baca. Nah, mana ni? Jadi bimafazatim itu tentang masuk kubur. Lepas tu lepas tu dia buka pintu kubur, masuk surga terus. Masuk terus. Jadi orang jihad tu, orang jihad. Kemudian masa nak kiamat tu, tuan-tuan nak kiamat dah ni. Tak boleh apa dah saya ni, nak kiamat dah ni. Saya pun mati juga ni. Mereka kata pelepasan. Lepas tu dibangkit daripada mahsyar tu pula, iaitu bangkit tempat kebangkitan. Mereka tu ada kenderaan masing-masing. Mereka kata tuan ni pakaian tu tuan, dia bangun telanjang belakang ni. Tuan, ni pakaian. Sila naik jet eksekutif ni. Ya kelah. Ini jet eksekutif yang kipasnya. Ini jet eksekutif boleh muat 30 orang, ini jet eksekutif boleh muat seorang. Ini jet eksekutif yang pakai kipas. Lepas tu ini dengan helikopter. Helikopter besar, kecil. Ini dengan Rolls Royce. Ini dengan Mercedes 500. Ini dengan Mercedes 200. Ini dengan Volvo. Ini ahli dengan motosikal, last kali basikal. Lepas pada tu semua jalan kaki, termasuklah mengangkat pemuka pada. Jadi orang yang beriman bimafazatihim, tiap tempat tu dia pelepas belakang semua. Bila nak bercara tu pula, tuan baca, tak tanya, baca, tak ada tanya apa, baca. Okey. Beres. Gitu. Mudah. Pelepasan bimafazatihim la yamassuhum su' wa lahum yahzanun, dan mereka tidak ditimpakan keburukan apa saja, sama ada di alam barzah, pada masa masa pembicaraan, titias sirat dan sebagainya. Wa hum la yahzanun, dan mereka tidak duka cita. Bini dia masuk neraka, bini pula tak duka cita suami dia masuk neraka. Anak dia masuk neraka, mak dia masuk neraka, tak duka cita. Kalau dia duka cita, dia tak boleh masuk surga. Tak boleh makan duka cita. Tak boleh nak enjoy ni. Maknanya siapa-siapa yang ahli neraka tu, orang yang dia sayang pun tak ingat pada dia. Piramli kata tak ngerti pintu surga. Bersedap. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah yang mencipta segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia ke atas segala sesuatu dia seorang yang jaga. Tiba-tiba kita kata Nabi Muhammad pun jaga juga. Ni syirik dalam ni banyak ni. Ini kalau masuk ke lain tasawuf, lain-lain yang tasawuf karut lah, tasawuf betul banyak tasawuf yang karutnya. Di Kelantan tu, Tok Kenali duduk di satu daripada pucuk Kaabah. Duduk di atas pucuk Kaabah. Saya tanya dia, buat apa dia ada situ? Siapa dia boleh tengok? Oh, dia duduk ala gaib lah. Jadi dakwa benda yang gaib kan? Siapa dia tengok? Tak ada siapa dia tengok. Tapi saya tahu lah. Pula Tok Kenali. Tok Kenali ni, dia kalau dia buat ibadat yang sahih soleh, dan kita anggap gitulah dah. Dia duduk dalam syurga tu, dia tunggu duduk diri atas tiang Kaabah tu, atas Kaabah tu satu daripada pucuk Kaabah. Di Kelantan sana, kena beringat ni. Beringat tu dalam ramai-ramai duduk lalu tu, silat-silat tu Nabi Muhammad tu yang jalan. Allah. No Muhammad. Nak beringat tu,
Ingat tu dalam ramai-ramai tu takut Nabi Muhammad tu lah jalan. Macam-macam. Jadi kita kena belajar prinsip dia, iaitu prinsip diajar daripada Quran ni. Buat gini syirik, buat gini dak, buat gini syirik, buat gini dak. Bila kita faham ni, orang beritahu perkara yang kita tak belajar pun kita boleh tahu. Oh, ni tak betul ni, tak betul ni. Betul tak betul. Nah. Wa ala kulli syai' wa hum la yazanun. Jadi Allah lah yang menjaga segala sesuatu, bukan nabi, bukan malaikat, bukan apa. Dia yang menjaga semua sekali. Malaikat ke apa ke, dia suruh ya. Dia sendiri jaga juga. Lahu maqalidus samawati wal ard, miliknya lah kunci-kunci kerajaan langit dan bumi. Jadi nak minta apa-apa tak bolehlah nak minta perantaraan orang. Tuhan kata, emas ke perak ke pokok ke tumbuhan mana-mana yang kamu nak tanam tu kena minta dengan aku. Sebab lahu maqalidus sama, miliknya lah kunci-kunci khazanah 7 langit 7 bumi. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang engkar tu, yang kafir itu, ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, iaitu ayat Allah dia tolak. Ulaika, mereka bersifat situ, humul khasirun, Allah orang yang paling rugi sebenarnya. Tak cakap dah ni tentang orang yang sembah berhala tu. Itu senang nak faham tu. Kita duk ingatnya orang yang sembah berhala tu yang masuk nerakanya. Kita tak tahu kita ni adalah seperti mereka tu. Oh, ni saya terkelas sekali. Kita sembah, penyembahan kita seperti mana orang Hindu tu. Kita tak tahu kita ni fahaman Hindu lama dah. Mati masuk akal tak keluar dah. Kita tak tahu. Masa kita dah ingat orang Hindu. Dan ni kau sanding kau ni. Sebab semangat kau ni. Hindu duk gini juga dah. Kita pun gini juga. Allahu Akbar. Jadi dalam hal kita beragama ni lah, kita ikut yang apa yang ada tak? Ulaika humul khasirun, mereka ni lah orang yang rugi sungguh. Ni dengar ni tentang syirik pada Allah. Dia tak kira siapa Tuhan. Ni warning kepada Nabi Muhammad sendiri. Ni, kul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Kata pada mereka, apakah kepada selain daripada Allah kamu suruh aku puja, wahai orang-orang yang jahil? Duk suruh minta tolong dengan selain pada Allah. Walaqad uhiya ilaika, sesungguhnya telah diwahyukan kepada kamu Muhammad. Sudah kamu kepadaku, pada kamu Muhammad, walladzina min qablika, dan diwahyu kepada nabi-nabi sebelum pada kamu. Iaitu ini ayat ni tuju kepada semua nabi. Mula-mula tuju kepada Nabi Muhammad. Walaqad uhiya ilaika, sesungguhnya telah diwahyukan kepada kamu Nabi Muhammad. Wa ilal ladzina min qablika, dan diwahyu kepada nabi-nabi sebelum daripada kamu. Mana semua nabi-nabi perintah sama. La in asyrakta, sekiranya kamu sendiri Muhammad atau mana-mana nabi buat syirik pada Allah, la yahbatanna amaluka, pasti gugur semua amalan mereka. Wala takunanna minal khasirin, dan pasti kamu akan dimasuk ke golongan orang yang rugi sekali. Nabi Muhammad tak nak boleh ngaku lagi kalau buat syirik dia. Ayat sedap kita. Kita buat anak-anak murid kita tunggu sekian, anak-anak tunggu sekian, tak masuk ngaku. Lah. Tuhan kata Nabi Muhammad sendiri kalau buat. Dalam surah Al-Haqqah tu, kalau Nabi Muhammad mengajar kurang daripada apa yang aku beritahu dia, aku akan pegang tangan-tangan kanan dia dalam surah Al-Haqqah. Pegang tangan kanan dia dan cabut jantung dengan tangkai-tangkai urat-urat jantung sekaligus. Masuk dalam keadaan hidup. Surah Al-Haqqah. Warning kepada Nabi Muhammad sendiri. Maknanya kita ni buat dak lah kita ni. Kalau ajar pada manusia kurang daripada apa yang aku suruh, Allah. Ini termasuk orangnya sembunyi ilmu. Balillah, bahkan sebenarnya akan tetapi Allah itu fa'bud, hendaklah kamu sembah dia saja. Wa kum minasyakirin, dan jadilah kamu termasuk orang yang bersyukur. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih,
dan tidaklah mereka mengagungkan Allah Ta'ala tu sepatut pengagungan. Kita ni dengan Tuhan, kita tak mengagungkan dia seperti mana sepatutnya. Kita sepatut puja Allah terus menerus, kita patut percaya pada dia, tapi kita minta tolong orang lain. Wal ardu jami'a, dan bumi 7 lapis tu semua sekali, qabdatuhu yaumal qiyamah, dalam genggamannya di hari kiamat. Ini ialah ayat mutasyabihat, dalam genggamannya. Dalam hadis sahih, dalam hadis Tirmizi, siapa-siapa yang kata tidak seperti ayat ni, kata Imam Tazi kata, dia tu Jahmiyah, terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa-siapa yang kata Allah tidak bersemayam atas arasy, maka dia tu terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Katanya Imam Tirmizi dalam bab makan. Imam Tirmizi kata, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanbal, Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Hanafi, Ahmad bin Hanbali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Malik ittifaq istiwa ala arash, atas arash Nabi Tuhan istiwa, duduk atas arash. Dalam saya cakap ni ialah Imam Tirmizi kata dalam kitab Tirmizi bab makanan. Kalau dia kata dalam genggaman, cuma macam mana duduk tak tahu. Selayak Tuhan dia panggil kita, kena tafsir kita. Dalam genggamannya, dalam dengan sifat dia lah kita tak tahu. Pasal laisa kamitslihi syai', tu Allah Taala tidak menyerupai apa-apa makhluk. Siapa-siapa yang kata tidak, Imam Tirmizi kata dia Jahmiyah, terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Apa tu ramai dia kata. Orang yang lepas tu ada sebuah pula kata, siapa dia kata duduk atas istiwa atas aras, duduk atas aras tu, dia orang yang tu pula, orang Jahmiyah tu pula kata kafir pula, orang dia kata. Dianya dalil tak ada. Ni kita cakap ni dalil daripada Tirmizi. Lepas tu Imam Tirmizi kata Imam Muslim, Imam Bukhari, dia sendiri, Nasa'i, Ibn Majah, Tirmizi, Abi Daud, semua sekali ittifaq Allah istiwa atas arasy. Allah genggaman, langit bumi kiamat genggaman dia. Gitu. Macam mana? Wallahu alam. Pasal sifat Tuhan tak menyerupai makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Saya tafsir sekat tu je. Tapi saya jawab terus dah ni. Mana siapa dia kata selain pada tu, Jahmiyah. Siapa kata? Iaitu Imam Tirmizi kata dalam kitab Tirmizi, Sunan Tirmizi. Dan saya belajar habis. Dia yang kata tidak tu, dia belajar ke tidak? Saya belajar habis. Sunan Tirmizi. Qabdatahu yaumal qiyamah. Di semua sekali dalam genggaman tangannya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yamini. Dan langit 7 lapis digulung dengan tangan kanannya. Macam mana? Wallahu alam. Setakat tu ya tafsir. Quran tafsir itu ditulis macam mana? Ditulis macam mana? Ya awak punya tulis macam mana? Dalam dengan tangan kanan ke? Tu. Wak Jahmiyah kata tidak. Ya tidak, Allah bertempat lah. Kita kata Jahmiyah lah dia kata. Dia dalam hal ni dia tafsir seadanya ya. Sekata dia panggil ayat mutasyabihat. Huraiannya duduk dalam surah Ali Imran. Ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat beriman saja pada dia. Gitu ya. Tafsir macam mana? Wallahu a'lam. Lepas tu tidak ada satu ayat Quran yang mengatakan Allah Ta'ala duduk di mana-mana. Tak ada. Tidak ada satu ayat Quran yang mengatakan Allah Ta'ala duduk di mana-mana. Tak ada. Berada di mana-mana? Tak ada. Tak ada ayat Quran yang mengatakan Allah Ta'ala duduk di mana-mana. Ada di mana-mana. Duduk di mana-mana. Ada di mana-mana. Kuasanya menyeliputi semua sekali. Wasi'a kursiyyus samawati. Kekuasaan Allah meliputi semua sekali. Tafsirnya setakat mana? Setakat tu ya.
Tak boleh dah. Nak tafsir lebih pada tu tak boleh dah. Sekat tu je. Tak boleh telur tak boleh. Ya, kalau berada di mana-mana itu bertempat. Tidak ada ayat Quran yang mengatakan Tuhan tu ada di mana-mana ataupun tidak ada di mana-mana. Tak ada ayat Quran gitu. Saya kata tak ada. Kalau ada, maknanya pas kita ngaji dah tak ada ni ayat Quran yang mengatakan Tuhan ada di mana-mana. Tak ada. Nah, lafaz kataan gitulah. Kita faham gitu tu ada. Faham saya kata ni? Semua ni dipanggil mutasyabihah, iaitu perkara yang faham tapi tak boleh nak fikir. Macam malas lah, manis, pedas. Gitu ya, sekat tu ya. Nah. Apa tu letih dah belakang ni. Nanti apa ayat je lah. Nah. Kau tahu yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah yang dan dialah yang maha tinggi amma yusyriku, daripada apa yang mereka sekutu-sekutukan. Sebenar kali ayat surah ni tak habis lagi ngajar. Surah Zumar dalam Habis sini? Ada habis. Sini pun habis. Oleh macam mana pun kita sudahi dulu lah. Lengah-lengah belakang ni saya pun agak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban